Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 6 Disember 2023 bersama saya Pia Ernadia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata rombakan kabinet perlu diadakan sekiranya prestasi jemaah menteri meleset atau jika terdapat keadaan yang menuntut ia dilaksanakan. Bagaimanapun, Anwar berkata tempoh masa setahun pentadbiran Kerajaan Perpaduan masih terlalu awal untuk membuat penilaian yang adil. Anwar menjelaskan menteri-menteri terbabit perlu diberikan peluang untuk memperbaiki serta meningkatkan prestasi. Tambah Anwar, kerajaan hari ini terbentuk daripada gabungan parti, justru setiap keputusan perlu dirunding dengan penyertaan harus setimpal dan mengambil kira kekuatan parti masing-masing. Anwar berkata demikian pada program wawancara khas tahun bersama Kerajaan Madani di Wikrama Perdana Menteri terbitan TV3 yang disiarkan secara langsung semalam. Dalam pada itu, Anwar menasihatkan jemaah menteri untuk tidak berasa selesa dengan prestasi yang telah dicapai Kerajaan Perpaduan sepanjang setahun mentadbir negara. Anwar berkata keselesaan kepada rakyat menjadi ukuran sebenar kepada pencapaian kerajaan yang harus sentiasa memberikan khidmat terbaik. Pada masa sama, pengerusi PH itu berkata kerajaan perlu memberikan tumpuan kepada aspek tata kelola bagi memastikan pentadbiran yang bersih daripada gejala rasuah dan salah guna kuasa. Ketua Pemuda UMNO Muhammad Akmal Saleh memberi peringatan kepada Naib Presiden MCA Tan Teck Cheng bahawa parti itu juga perlu menerima hakikat mengenai kemerosotan sokongan kaum Cina. Malah Akmal berkata kerusi yang dimenangi MCA ketika ini adalah kerusi majoriti Melayu. Bercakap kepada Malaysia Kini, Akmal mengingatkan Tan supaya jangan hanya pandai menuduh dan perlu mencermin diri mereka juga. Tan semalam menggesa pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi supaya menerima hakikat bahawa sokongan orang Melayu terhadap gabungan itu terus merosot. Tan juga menyeru Zahid supaya tidak mimpi di siang hari atau berkhayal bahawa masih terdapat 10,000 undi putih. Ia selepas Zahid mendakwa BN mencatatkan prestasi buruk pada PRK Kemaman kerana pengundi putih daripada parti itu tidak keluar mengundi. Untuk rekod pengundi putih merujuk kepada penyokong tegar sesebuah parti. Sementara itu, ahli MKT UMNO Muhammad Puad Zakashi berkata UMNO tidak seperti MCA kerana parti itu tidak takut untuk bertanding semula walaupun sokongan terhadapnya merosot. Jelas Puad, UMNO pernah mencipta rekod apabila membuat kemunculan semula menerusi kejayaannya memenangi PRK Cameron Highlands, Semenyih, Rantau, Kimanis, Chini dan Slim selepas tewas pada PRU 14. Baik, berita seterusnya. Bekas Ketua Pejuang Wilayah Persekutuan Khairuddin Abu Hassan hari ini tampil bagi menjelaskan perkara sebenar mengenai perjumpaannya bersama ahli MKT UMNO Isham Jalil. Menurut Khairuddin, gambar tular perjumpaannya dengan Isham di sebuah restoran hanyalah sesi berjumpa sahabat lama sambil minum kopi. Tegas Khairuddin dalam satu hantaran di platform X, walaupun dia dan Isham mempunyai perbezaan pendapat dalam politik, namun silaturahim dan persahabatan mereka tetap erat. Justru itu, Khairuddin yang merupakan penyokong setia Dr. Mahathir Mohamad menggesa hentikan sebarang spekulasi dan tidak panik kerana tiada apa yang akan berlaku. Terdahulu tular satu gambar membabitkan Khairuddin dan Isham yang sedang berjumpa di restoran secara terbuka sehingga mengundang spekulasi. Semalam, Isham dalam satu video menjelaskan pertemuan tersebut adalah satu sesi biasa sebagai kenalan lama. Selain itu, menurut Isham, Khairuddin menyatakan hasrat untuk memperbaiki hubungan dengan UMNO dan Najib Razak. Sehubungan itu, Isham menasihatkan orang ramai supaya berhenti dari menyebar fitnah dan fokus kepada perkara yang boleh membawa negara ke arah yang baik. Polis Diraja Malaysia PDRM hari ini menafikan dakwaan bahawa Wan Muhammad Azri Wan Deris atau lebih dikenali sebagai Papa Gomo telah ditahan semalam. Menurut laporan utusan Malaysia yang memetik Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein berkata, tiada sebarang tangkapan dibuat ke atas Papa Gomo seperti yang didakwa di media sosial. Razaruddin berkata pihaknya menafikan dakwaan berkenaan yang kononnya Papa Gomo telah ditahan semasa membuat sesi siaran langsung di media sosial miliknya. Terdahulu, Raja Petra Raja Kamaruddin mendakwa Papa Gomo telah ditahan pihak polis dalam satu hantaran di platform X miliknya. Papa Gomo merupakan pengkritik utama kerajaan dan telah mengumumkan secara rasmi akan menyambung perjuangannya untuk bersama bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad.
Menurutnya, perjuangan tersebut adalah demi agama, bangsa, tanah air dan bukannya atas mana-mana parti politik. Dalam perkembangan lain, Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man menyatakan kesediaan partinya untuk menjalinkan kerjasama semula dengan UMNO. Namun, Tuan Ibrahim memberitahu sebarang kerjasama dengan PAS harus dilibatkan Gabungan Perikatan Nasional yang turut dianggotai Bersatu. Portal FMT melaporkan Tuan Ibrahim berkata PAS tidak pernah mengetepikan agenda penyatuan ummah dan kerjasama politik harus dipersetujui oleh Majlis Syura. Sebelum ini, ahli MKT UMNO Isham Jalil dalam satu hantaran di Facebook cadangkan PN memujuk UMNO supaya bermuafakat semula sebelum PRU16 bagi membolehkan Ahmad Samsuri Mohtar dilantik menjadi Perdana Menteri. Sementara itu, seorang lagi ahli MKT UMNO, Muhammad Puad Zakashi, pantas menolak cadangan kerjasama antara PAS dan UMNO yang menurutnya tidak akan kekal dan tidak bermanfaat. Puad dalam respons segeranya di Facebook memberitahu UMNO tidak perlu memikirkan kerjasama dengan parti Islam tersebut kerana ia tidak akan ke mana. Jelas Puad, peluang untuk bermuafakat sudah terlepas sejak muafakat nasional diasaskan selepas PRU 2018, namun kerjasama itu terbantut apabila faktor politik meresap. Tegasnya lagi, UMNO akan terus bersama dengan kerajaan perpaduan untuk membangunkan semula ekonomi rakyat dan negara sementara PN boleh memainkan peranan sebagai pembangkang yang konstruktif. Sementara itu, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi beranggapan PAS kini ibarat gila talak susulan hasrat parti itu untuk bekerjasama semula menerusi platform Perikatan Nasional. Setakat ini tidak ada kabar angin yang sampai ke UMNO. Mungkin ada pihak yang telah kegilaan talak kerana mereka pernah berada dalam kerajaan dahulu. Alangkah sakitnya apabila mereka mempunyai jumlah kursi yang banyak tetapi mereka terus jadi pembangkang. Jadi kita harap mereka terus berdoa lah. Ya. Untuk tidak melakukan kekencingan sekali lagi kepada UMNO yang menyebabkan UMNO tidak langsung mahu membuka jalan setakat ini. Dan Allah Ta'ala belum buka lagi hati untuk kami menjalin sebuah kerjasama politik dengan mereka. So for now, this is not an option. Kami minta supaya mimpi siang mereka itu dapat dinautahkan. Tuan Ibrahim dalam respon balas terhadap kenyataan Zahid berkata terpulang kepada parti itu jika enggan bekerjasama dan terus menjilat DAP. Memetik laporan portal FMT, Tuan Ibrahim menegaskan kenyataannya sebelum ini dibuat atas asas untuk penyatuan ummah. Katanya PAS bukan mahu berpakat dengan UMNO, sebaliknya hanya mengulas kenyataan ahli MKT parti itu, Isham Jalil. Sementara itu, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mencabar Isham Jalil untuk hadir mesyuarat parti itu malam ini bagi menyuarakan bantahan terhadap kerjasama dengan DAP. Zahid berkata demikian ketika mengulas kenyataan Isham yang menyifatkan kekalahan calon BN dalam PRK Kemaman berpunca daripada pemimpin UMNO yang terlalu mempromosi DAP. Saya harap malam ni Isham Jalil datang mesyuarat Majlis Tinggi. Kalau ada pendapat yang lain, beliau boleh suarakan. Setakat ini beliau telah tidak datang Majlis Tertinggi sebanyak 3 kali. Dan mudah-mudahan beliau mempunyai keberanian untuk datang malam ini untuk menyuarakan pendapat yang beliau sanggah sendiri apabila kita mahu menjalin kerjasama dengan PH bagi melakukan pembentukan kerajaan perpaduan. Isham sebelum ini menyifatkan kekalahan calon BN pada PRK Kemaman berpunca daripada pemimpin parti itu yang didakwa terlalu mempertahankan DAP. Isham mendakwa ada segelintir pemimpin UMNO bertindak lebih DAP daripada DAP dengan mempromosikan parti chauvinis itu secara berlebihan sehingga menimbulkan kurang senang dalam kalangan akar umbi. Malah dakwanya, UMNO terus menerima penolakan orang Melayu kerana parti yang seharusnya memperjuangkan Melayu dan Islam sudah tersasar dan rela menjadi baruah DAP. Dalam respons segeranya terhadap cabaran Zahid itu, Isham tetap bertegas tidak akan menghadiri mesyuarat MKT malam ini sebagai tanda protes kepada kepimpinan parti itu. Dan sebenarnya saya memang tak datang mesyuarat, kan saya dah cakap dalam video-video sebelum ini, saya cakap sebab saya protes. Saya tak setuju dengan
keputusan kepimpinan untuk pergi pilihan raya dengan DAP. So selagi kepimpinan buat keputusan untuk pergi pilihan raya dengan DAP, saya protes lah. Orang lain tu tak apalah nak hantar mesyuarat, tapi biarlah saya protes dengan cara saya sendiri. Dia orang ni, saya tahulah matlamat dia nak suruh saya, dia tak suka saya cakap kuat-kuat dan dia tak suka bila saya cakap orang semua dengar. Nanti akan memberi tekanan kepada hubungan mereka dengan DAP marah ke apa, saya tak tahulah. Bila saya cakap kuat-kuat di luar ini, dia nak suruh saya cakap bisik-bisik, dia nak ganggu. Dalam satu hantaran berlainan di Facebooknya, Isham berkata dia dapat membaca apa yang akan dilakukan Zahid ketika mempengerusikan mesyuarat parti itu dan veto keputusan yang dibuat. Jelasnya lagi, tiada guna dia datang menadah muka di lubuknya dan mengikut sahaja kemahuan Presiden. Pada masa yang sama, Isham turut melontarkan cabaran untuk berdebat dengan Zahid di gelanggang yang neutral jika pengerusi BN itu mempunyai keberanian. Dalam pada itu, Isham menjelaskan kenyataan mengenai baruah DAP bukanlah ditujukan kepada parti itu tetapi kepada beberapa pemimpin UMNO yang mempromosikan DAP secara berlebihan. Katanya, selepas tegurannya mengenai sikap UMNO itu, banyak pihak mula menyerang dan melabel dirinya pula sebagai tali barut bersatu. Tengok balik video saya semalam, senang je untuk buktikan. Yang saya cakap adalah ada beberapa pemimpin UMNO yang jadi tali barut DAP atau mungkin baruah DAP yang mempromosikan DAP ini yang menyebabkan UMNO kalah pilihan raya. Beberapa pemimpin UMNO ini dengan UMNO secara keseluruhan itu jauh beza itu. Sebab itu saya kata mereka cuba memfitnah orang kata dia cuba buat gambaran lah, kononnya saya cakap macam tu. Ini fitnah tuan-tuan. Kalau saya cakap UMNO ni baruah DAP, maksudnya tu tak masuk akal sebab saya pun ahli UMNO. Takkanlah saya cakap saya baruah DAP. Yang baruah DAP itu adalah tuan-tuan pun tahu siapa. Saya tak perlulah sebut nama kan. Saya sebut nama kan mengglamourkan di mereka pula yang pergi selalu promote DAP, pertahankan DAP bersungguh-sungguh dekat pilihan kecil sampai kita kalah teruk gitu. Tuan-tuan pun tahu siapalah tuan-tuan. Semalam Isham mendakwa UMNO terus ditolak orang Melayu kerana parti itu sudah tersasar dan tidak memperjuangkan Melayu dan Islam tetapi lebih rela menjadi baruah atau budak suruhan DAP. Kenyataan itu dibuat susulan kekalahan BN dalam PRK Kemaman 2 Disember lalu. Namun dakwaan itu ditolak Muhammad Puat yang menerangkan kemerosotan sokongan kepada parti terbabit sudah berlaku sejak PRU ke-14 pada 2018 bukanlah berpunca daripada keputusan untuk bekerjasama dengan DAP melalui PH. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia. Untuk sekilas fakta, untuk lebih banyak berita anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.